Rukun kat Malaysia tuan berlaku pada tahun 2009. Saya cari kes rokok kat Malaysia tuan, untuk statistik tahun 2009, kes rokok yang berlaku 3,626 kes. Sepanjang 2009, kes yang berlaku 3,626 kes. Boleh dikatakan setiap 10 hari, satu hari 10 kes. Satu hari 10 kes rokok. Dekat mana? Dekat Malaysia. Satu hari 10 kes rokok. Jadi yang banyak terkena kes rokok itu siapa dia? Budak-budak yang umur 12 hingga 16 tahun. Usia mereka tuan. Kalau tengok budak-budak umur 12 hingga 16 tahun, mereka pakai ketat-ketat sangat. Tak ada tuan. Mereka jadi mangsa keadaan. Budak perempuan, anak-anak itu umur 12 hingga 16 tahun jadi mangsa keadaan. Keadaan siapa? Keadaan bapa terkeranjang kan? Budak-budak lelaki ni lelaki balik dah. Orang lelaki yang bujang, yang kes bawa ni yang bunuh. Budak yang perempuan tu. Yang perempuan tu bawa nak SPM. Yang lelaki tu 20 tahun. Kerja sebagai guide dekat sekolah yang sama juga. Masya Allah. Sebelum dia bunuh, tahu tu dia rokok tu. Budak tu pakaian macam mana? Kalau dia pakai, menggunakan pakaian tidak menepati syarat, itu yang bakal berlaku. Allah Ta'ala dah larang. Allah Ta'ala sebut, baiklah kalau keseluruhan yang berlaku kata seorang perempuan sejarah hitam dalam diri dia sepanjang hayat tuan, bonus hari terus. Kesan hitam yang berlaku tu sepanjang hayat dia, trauma dia, fobia dia, takut dia, tragedi dia tu, Allah Ta'ala. Sebab apa tak ikut tadi? Sebab tu perempuan kalau semua rumah, saya tanya sahabat saya yang berbalik daripada Allahumma salli Muhammad, daripada Sudan memang dua je. Nak cakap perempuan susah. Perempuan lelaki je, perempuan susah je. Baru perempuan dekat Sudan, pemerintah Sudan, dia suruh perempuan dia, ibu-ibu mereka tu bekerja hanya sekerap hari daripada pagi pukul 8 sampai 10-12, lepas tu balik rumah. Gaji dapat full. Ibu-ibu kalau nak gaji besar, kerja kat Sudan. InsyaAllah tapi dia pakai burkok, dia tutup semua ni. Mata pun tak nampak, suami pun tak cak, mana bini aku tak cak Allah, tutup semua ni, Masya Allah. Kat Sudan kerja sekali. Wartawan tanya, kenapa kalian semua wanita-wanita kalian kerja sekali, bayar gaji penuh? Apa kata dia? Wanita-wanita tempat kami anggap macam ibu-ibu kami. Kami takkan nak beratkan ibu-ibu kami tak sanggup nak beratkan ibu-ibu kami ke? Sebab apa? Mereka masih ada tanggungjawab besar kat rumah. Nak sambut anak-anak pulang sekolah, nak sambut suami pulang sekolah. Ada kita cerita kan? Banyak cerita kan? Kita tak sempat akan datang campur insyaAllah. Cerita. Baikkan, contoh, suami, isteri tak kerja di rumah. Anak-anak balik, suami sambut, isteri sambut. Anak-anak ada set tak pergi saya UKP? Tak ada. Ada set tak? Ada jumpa kawan? Tak ada. Dia tahu ada seorang permaisuri akan sambut dia. Siapa? Mak dia sendiri. Mak dia sendiri sambut dia. Seorang anak. Mak pula kenakan makanan kepada anak. Apa dia? Telur mata kicap. Untuk mata dia kan? Ekonomi besar ni. Makan telur dia. Telur mata kicap kan? Okey sedap. Anak-anak suka. Ada cakap tak pergi makan kat warung? Tak ada. Anak-anak hari ni orang, saya tengok pun nak tergelak. Pagi-pagi pergi makan dekat warung dekat Meru. Ada budak kecil bersikal. Naik bersikal dia, modal bersikal tu kan. Dia duduk dekat warung tu macam orang kaya. Mama, TO satu. TO tu kan, datang TO. Macam mana? Lebih. Buah banjir, Masya Allah. Duduk macam orang kaya. Umur berapa? 11 tahun je. Masya Allah, tabarakallah. Mak kenakan makanan yang sedap untuk anak-anak. Tertawa anak. Member telefon, teman jom, lepak, mana saya berkepek. Macam orang tak ada. Mak aku ni, bagus. Suami balik kerja tuan, balik kerja. Dah terbayar kali dah tersedia. Dekat depan pintu, pakai macam mana, Masya Allah. Bau ni macam mana, Masya Allah. Ada masa dia lepak dengan kawan. Tak ada dah. Balik rumah, habis masa dengan keluarga dia. Penat. Balik pula ke rumah, Masya Allah. Isteri pula urut. Isteri urut. Ada refleksologi apa dia. Urut tapak kaki suami pula, Masya Allah. Seorang suami lepas dia ikut pergi mana? Pergi surau dia lupa. Yang suami tak pergi surau sebab apa? Dia tak urut rumah. Balik mereka penat-penat. Bang, penat ya. Urut dah apa? Saya pun penat juga ni tadi. Dulu tak urut, dulu tak datang surau. Masya Allah. Baik, itu contoh ya. Dia cerita tadi, bab pemakaian. Kalau bab pakaian tak jaga, maka dia bakal meninggal. Kita satu suami dua satu suami. Adakah kita boleh rasa reda? Keluar dari isteri kita kahwin, pergi ke kahwin, keluar dari bini pakai baju kebaya, ketat pakaiannya, Allah Akbar. Pakai ketat pakaian, wangi semua bahan tu, Allah Akbar.
Ya, jumpa dengan kawan-kawan bila bercakap dengan kita, dia tak wajah itu, tak wajah diri dia. Kita sebab ke? Oh, mesti kawan abang katakan cantik kan? Kita boleh rasa dia kau tengok diri kita dulu. Masya-Allah. Anak-anak itu, anak-anak itu yang kita tak pernah jaga pemakaian mereka. Keluar ramai-ramai di pasar raya tuan. Jadi tengok orang lain datang, orang datang yang bertentangan, tengok mata dia, tengok pada anak dia. Tengok anak aku ni, tak mungkin dia tuan. Tak mungkin dia tengok perempuan, tak ada. Kalau tak bukan handsome sangat, kalau handsome okey lah juga. Bapak handsome anak kenapa? Harus tengok satu dia macam tu. Kita tengok orang lelaki lain menatap wajah anak kita, menatap tubuh badan anak-anak kita, yang anak-anak kita tak mengenakan pakaian yang telah ditetapkan oleh syarak, kita boleh rasa redha. Ada kes rokok 90%. Tuan-tuan, 90% kes rokok yang berlaku terdiri di kalangan orang yang dikenali. Ya, dia keluar, dia nampak ada orang itu, dia nampak kaum perempuan lain ke, yang pekerja Telkom ke, pekerja Maxis ke, dia pun pakai yang tak buat. Pekerja di Asia tu, pekerja apa tu, kan? Ya, umurnya mungkin 20-an, mungkin awal 30-an, tapi pakaian itu cukup dahsyat. Ya, kawan tu takkan nak ajak kawan tu, saya nak rokok awak dah. Kecuali ada tu pesta, dia tangkap mana-mana perempuan, terus dia rokok. Ya, berlaku itu bukan. Tapi kalau setakat seseorang dia, siapa mangsa keadaan anak-anak kita? Mangsa keadaan siapa anak kita? Ada dia kata tu 12 hingga 16 tahun. Kebanyakan kes rokok yang berlaku ni 90% orang yang kenali. Saya kenal. Tahu anak-anak kita, ya, ikut pakai, kita jaga pakaian anak kita, kita jaga. Laki tu dia terdedah dengan orang lain. Tapi dia tidak menjadikan orang lain sebagai mangsa. Anak kita sebagai mangsa keadaan. Allah Allah. Ya, sebab apa? Kita tadi ya, kalau perhiasan anak-anak kita jaga, ia bagus. Kalau pakaian anak-anak kita jaga, ia bagus. Yang ketiga, pergaulan. Islam dah mengajar wala tabarruj la tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu tabarruj. 3 perkara ni masuk sekali. Apa dia? Pergaulan terakhir. Yang 2 perkara anak kita jaga, pergaulan anak kita tak jaga. Okey, gagal begitu ya. Itu yang berlaku pula kes rokok berlaku pula. Allahu Akbar. Ya, bayangkan itu bab pakaian, belum cerita bab pergaulan lagi. Ya, bahkan dalam bab pemakaian pula yang kata Islam mengajar pakaian yang melonggar. Selesa yang memakai pun selesa tuan-tuan, yang kita melihat ni pun selesa. Tak ada rasa terselesa tuan-tuan. Ya, tengok selesa je dia. Lalu pakaian yang melonggar, sejuk mata mandang. Tengok pula tak ada sampai tengok yang patut tengok macam tu yang paling ketat-ketat tu lah. Tengok ada tak berkelip tengoknya. Sama ada tengok dalam keadaan bernafsu ataupun tengok dalam keadaan menyampah dia tengok dia tu. Dah penting pakai ketat macam tu, masya-Allah ya. Bahkan ibu-ibu ayah rahmatullah, sebab itulah orang lelaki ni tuan-tuan, dia mesti jadi mufti pada diri dia sendiri. Orang lelaki dia mesti jadi mufti pada diri dia sendiri. Antaranya kata Yusuf Qaradawi. Ya, maksud mufti pada diri dia macam mana? Contoh kalau dia berhadapan dengan seorang wanita, yang wanita tu semua syarat-syarat dah cukup dah. Jadi pakai pakaian yang labuh, perhiasan-perhiasan yang tidak melampau, kemudian pergaulan pula dijaga. Tapi kita ni tengok mata dia nafsu pula. Dia pakai nikop pula tentu, nampak bulu mata dia cantiknya, nampak mata dia cantiknya. Contoh kalau kita bernafsu dengan dia, maka tinggalkan. Jangan bersembang lama dengan orang macam ni. Kalau bernafsu pada waktu itu maka tentukan pandangan, tunduk pandangan. Jadi kalau seorang wanita, dia dah katakan syarat yang cukup dah. Jika ada seorang lelaki di depan dia, dia kerja sebagai peniaga gitu. Ya, perempuan itu kerja, buka kedai runcit, ya. Ayahnya bagus, maknya bagus, anak pun bagus juga. Tiga-tiga perkara ni semua dia akan buat. Perhiasan tak kenakan perhiasan yang melampau. Pakaian tetap ikut syarak. Yang ketiga pergaulan, dijaga batas pergaulan. Tak ada orang datang pakcik. Tak ada anak dari ke kalau jaga kedai lah, ya. Tapi kita ni tak datang dia tergoda juga. Walaupun kawan tu tak tunjuk cara-cara untuk menggoda, dia tengok mata dia, mungkin tengok hidung dia, walaupun dia pakai itu rambut, kita rasa tergoda, maka tinggalkan. Maka tinggalkan sama ada kita tunjukkan kepala ataupun terus pusing dengan badan. Yang penting jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu kita dan terpesona dengan diri, masya-Allah. Ya. Tapi kalau dia tengah jalan isteri dia, bawa isteri beribadah, pergi pasar, lupalah seorang muslimah, itulah yang baik-baik contohlah ya. Tiba suami kata, ayah awak belilah saya nak keluar. Ya. Mak saya nak ambil pendapat awak ni, nak ambil barang-barang. Tak apa awak lah, saya nak keluar.
Ya, isteri ajak tak apalah, saya nak keluar. Ya, jadi isteri jangan desak suami, kenapa abang nak keluar? Kenapa abang nak keluar? Jangan. Ya, takkan suami cakap sebab saya nafsu dalam penjaga kerja. Ya, dia pun nak jaga juga hati isteri dia. Ya, isteri tak perlu. Kalau tak suami dia keluar. Tak tahu. Kalau suami aku nak jadi pandangan. Ya, suami aku nak jaga pandangan. Dia tahu. Orang lelaki pun kena tahu. Dan muslimah pun kena tahu. Jangan banyak tanya. Jangan tanya kenapa suami mengambil tindakan demikian. Masya Allah. Ya, jadi itu dalam bab pakaian, dalam bab tingkah laku. Kita akan masuk pertemuan akan datang, insya-Allah. Ya, tingkah laku kemudian positif dan juga negatif. Apakah jalan penyelesaian yang boleh kita ambil daripada boleh berlaku pada ini? Ya, start daripada kes-kes itu, pengangguran, kes ragu, kes tunggu, kes perceraian yang berlaku pada itu, semuanya ada kaitan. Ada kaitan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, tapi kita degil nak guna cara kita sendiri juga, tuan. Ya, maka berlakulah kes-kes demikian. Maka kes-kes itu akan terus berlaku sampai bila? Sampai bila-bila, selagi mana kita tak kembali kepada Allah Taala. Selagi mana tak kembali seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang muslimah terdedah dengan bahaya. Terdedah bahaya kalau dia ambil keputusan untuk keluar dari rumah. Ambil keputusan keluar dari rumah dengan tidak ikut 3 syarat tadi, maka mereka terdedah dengan bahaya. Dia bukan sekadar pada diri mereka sendiri, bahkan terdedah bahaya kepada suami mereka, bahkan terdedah bahaya kepada anak-anak mereka, bahkan terdedah juga bahaya pada perkahwinan mereka. Akan datang kita akan sentuh lagi dengan bahasan cukup dahsyat tuan sebenarnya. Dahsyat sebenarnya, insya-Allah. Perfume. Antara perfume ya. Maknanya spray ya. Macam mana? Kalau dia keluar rumah dia pakai perfume. Okey. Perempuan yang keluar rumah yang menggunakan perfume tadi, ya. Perempuan keluar rumah nak kenakan perfume tak ada masalah. Dia boleh cari bau yang lembut. Ya, perempuan nak kenakan wangi-wangian tidak menjadi masalah. Cuma jangan sampai wangi-wangian yang lembut dan juga melampau. Ya. Jadi kalau suami itu dia sekali spray. Awak dengan saya sekali spray bazir lah. Bazir. Dia rasa bazir. Tapi kalau dia buat tu keluar rumah habis setengah botol. Tak ada bazir tak. Ni ramai orang nak bau ni. Dia pula jual produk Avon. Perfume Avon. Jadi kalau bau wangi tadi tu, dia keluar, bau apa ni? Tadi Avon produk baru, air jual saya produk ni murah promosi tu ahli ada sekian saya bla bla. Air ni kalau punya rupanya ada strategi marketing dia tetap haram juga. Ya, sehingga kan keciuman tadi terbau di hidung kita, terbau kemudian terikut pula bau tadi. Ini. Tengok kawan tu dah jalan tengok tuan. Bau ni ni. Jalan tengok pakai baju kebaya, kita tengok belakang dia, jalan tengok wangi yang ada subhanallah 2 km bau. Kita follow niat nak bagi salam, memang nak bagi nombor telefon ni nak berkenalan ni pasal. Tengok makcik pun aku tu ni. Umur 60 jaga badan, rapi. Pakai baju kebaya, bau keciuman 2 km, harumnya jalan tengok pula, bawa handbag kunci dia jalan itu. Kita ni umur dia dahsyat tu. Nak bagi nombor telefon. Tengok-tengok depan makcik tu umur 60 betul ya. Tetap dia menjadi fitnah. Wanita nak mengenakan wangi-wangian tidak menjadi masalah ya. Tapi dengan syarat apa dia yang tidak melampau. Apa tidak melampau? Maksudnya melampau itu macam mana? Maksudnya hanya sekadar menutup keaiban bau yang tidak enak pada tubuh badan dia cukup. Ya, dia mungkin dia ada penyakit ketiak bau contoh, ketiak bau. Ya, jadi orang lelaki pun kalau ada jadi ketiak bau pun bahaya juga bukan? Ya. Tapi kalau ketiak bau ni kita kalau perempuan lebih malu sebenarnya. Lebih malu. Ya. Orang lelaki kalau ketiak bau bagi dia biasa. Orang perempuan kalau ketiak bau luar biasa tuan. Ya. Jadi dia pun nak hanya sekadar nak menutup keaiban dia. Pakai deodoran cukup. Deodoran ketiak. Kalau itu masalah asal dia. Ya. Contoh misalnya peluh dia pula bau. Kalau dia peluh mungkin agak berbau baju dia. Supaya orang yang berada di sekitar tidak timbul, tak selesa tuan. Hanya sekadar nak hilangkan itu saja. Tak ada masalah. Tapi kalau untuk melampau, maka itulah yang menjadi permasalahan pada agama. Melampau tak boleh buat. Ya? Hanya sekadar sahaja. Jadi kalau perempuan kalau makan itu tuan, macam Allah jimat. Kita keluarga banyak jimat tuan. Kalau jimat handbag beli Senama Jaya. Elok dah selamat dah tuan. Mas kalau nak pakai tuan, pakai ada-ada yang ringan tak ringan. Perempuan pun tengok kalau ringan jual tu tak laku lah dia. Ya? Kalau ada cincin beko, pakai cincin beko je. Ada cincin yang ada beli apa, ada mata atas tu.
permata tu tetangga tu kan perempat tu yang kau tak beli nak beli ni dah tak ada kan. Tak ada masalah. Tapi kat rumah kau pakailah gelang yang dia mula pergelangan seperti tak ada masalah. Kalau suruh pakai, tak kau kayu misal. Ya, tak ada masalah. Gelang kaki nak pakai sampai ke lutut, silakan, tak ada masalah. Gelang kaki sampai ke lutut, Allah. Tak ada masalah pakailah tuan. Tapi kalau tak keluar rumah, jagalah. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga kita sebenarnya. Fazilah, yahfazka. Bila mana kita laksanakan apa yang Allah Taala perintahkan, tuan, yahfazka, maka Allah Taala akan jaga kita insya-Allah. Ya. Wallahu taala. InsyaAllah ada jualan ya, ada jualan ke belakang tuan. Jadi antaranya kita jual beras Arab bukan, beras mati. Daripada India ni, jauh ni India ya, ada seorang pelajar kita, bapaknya untuk beras dia dari Johor ya. Dia ambil beras dari India dan dia jual murah-murah ya. Beras mati grade AAA. Kan kalau siapa yang kena kencing manis tu sesuai dengan contoh yang biasa pengamal basmati ni dapat tengok kualiti dia macam mana, panjang dengan kurusnya beras tadi dia dah panjang ni dan buat cukup kilo ni subhanallah belakang dia. Jadi ideal. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo ya. Harganya RM50, yang 2 kilo tu harganya RM20 ya. Juga ada produk-produk di sini, produk-produk Islam yang lain ada kat belakang. Madu ada ya. Madu kelulut ada juga. Madu kelulut ya, madu kelulut kita ada jual insya-Allah, baik untuk kesihatan, baik juga untuk asma pun baik juga. Madu kelulut original, 100% original daripada Kelantan. Itu pakcik saya buat sendiri dan memang ni pula ada satu ladang kelulut dia. Memang saya tengok depan mata saya cara dia proses tadi tapi agak mahal sikit. Berapa harga tu? RM70, agak mahal sikit ya. RM70. Orang tak nak beli, saya nak beli mahal sangat. Tak apalah, tu lah. Ya, tak ada satu produk bagus juga, produk bagus, ada semua original. Tapi madu dulu dan ada yang terikut, bila dia terikut, ustaz jual produk yang dah terikut ke? Kenapa? Masam madu ni, madu kelut memang masam kan? Madu kelut dia tak rasa macam madu biasa. Madu tualang rasa manis, lebih manis sedang bermadu atau lebih manis lah. Ya? Jadi madu kelut dia agak masam sikit. Sebab memang sifat madu, sifat lebah tu gitu. Ya, dia memang agak masam sikit rasa dia buat, jadi boleh beli kat luar untuk rasa dia insya-Allah. Ya. Jadi ada yang produk lain dia memang berbilah ya. Jadi siapa yang nak mengundang semangat untuk sekolah kita nak finalkan asrama perempuan kita bukan 20,000 dulu. Nak finalkan untuk rasmian. KPI saya nak rasmikan tak rasmian tu akhir tahun. Ya, tapi dapat gaya tak sempat tu, mungkin awal tahun depan kita akan rasmikan sekolah kita. Ia dah operasi selama 4 tahun. 4 tahun operasi. Baru nak rasmikan. Sebab dulu betul bentuknya macam itulah macam rumah tak siap. Jadi kita nak cuba siapkan depan insya-Allah. Itu bukan RM20,000. RM20,000 sama RM1,000 cukup 50 orang. Sama RM1,000 insya-Allah. Soal 200 pun cukup dah, soal 200. Ya, soal 200 dah cukup dah 40 orang. Sampai 500 orang tu cukup RM20,000 insya-Allah. Alhamdulillah, tuan tak minta tempat lain dah. Saya ceramah tempat-tempat saya akan sebut surau ni bagus, bagi RM20,000. Masya-Allah, Allah ya. Kalau boleh. Kalau tak boleh macam mana tuan kan? Bagi semangat insya-Allah datang tu biasa nak duduk kantor ya. Kalau ada RM50 bagi RM5 ya. Ada RM10 contoh bincang dengan kawan RM5 bagi RM20 ya. Jadi kalau boleh hari ni RM5 je ya. Tapi kalau tak ada macam mana tuan bagilah sikit-sikit. Tapi bagi cukup RM20 juga insya-Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.